Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi kita sambung kitab yang kedua, kitab Al-Ibanah wal Ifadah, kitab terjemahan pada membicarakan tentang hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Kita sambung semula pada muka surat 6. Semalam kita telah membicarakan tentang definisi ataupun ta'rif bagi haid serta dalil-dalil yang berkaitan tentang haid. Jadi hari ini kita masuk muka surat 6. Kita sambung pada membicarakan tentang yang kedua. Yang kedua iaitu nifas. Okey. Darah yang keluar melalui faraj perempuan ada 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Okey. Baik, kita lihat apa ta'rif bagi nifas. Ta'rif nifas. Nifas ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Nifas ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Ini maknanya ta'rif nifas. Makna nifas ataupun definisi nifas pada istilah syarak iaitu ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Adapun kalau kita lihat definisi nifas daripada segi bahasa, dia membawa masuk al-wiladah, iaitu beranak. Kalau daripada segi bahasa, nifas membawa maksud beranak, iaitu al-wiladah. Adapun daripada segi syarak, nifas ini ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Kena faham molek situ. Dia kata nifas ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Okay. Kalau haid lain. Kalau haid semalam, haid ni merupakan daripada sudut syarak ialah darah tabi'i, darah semula jadi yang keluar daripada pangkal rahim, kemudian keluar dengan jalan sihat, kemudian keluar dalam waktu-waktu tertentu. Ini haid. Adapun nifas ni apa dia? Darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Kita lihat huraian ta'rif. Dalam kitab ni dia ada buat huraian ta'rif. Jadi dia kata nifas ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Setelah kosong rahim daripada kandungan, sekalipun yang dilahirkan itu seketul darah atau seketul daging, asalkan disahkan oleh bidan bahawa yang keluar itu merupakan permulaan kejadian bayi dan sudah memadai dengan pengesahan daripada seorang bidan. Cukup seorang yang mengesahkan. Contohnya, dia melihat seketul darah keluar. Okey, bila seketul darah keluar, sebelum daripada tu dia ni dah ditentukan sebagai orang yang mengandung. Kemudian berlaku keguguran, kita kata. Bila berlaku keguguran, keluar seketul darah. Bila seketul darah keluar ataupun keluar seketul daging, doktor tengok ataupun bidan tengok, ada kata ni gugur ni. Sebab ni dah ada tanda-tanda nak jadi dah ni. Maksudnya ada tanda-tanda permulaan kepada kejadian bayi, walaupun tak sempurna lagi. Jadi apabila keluar saja ketulan darah ataupun ketulan daging, keluar saja diikuti dengan darah, maka darah tu dinamakan sebagai darah nifas. Yang ni darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Okey. Kemudian mestilah juga darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari daripada bersalin. Jika darah keluar selepas 15 hari daripada bersalin, maka ia adalah darah haid. Kita habiskan baca. Ia dinamakan nifas kerana darah itu keluar sebaik sahaja keluar seluruh jiwa. Dia panggil nafs. Nafs dia panggil. Kenapa dinamakan nifas? Kerana telah keluar daripada perempuan itu dalam kandungannya seluruh jiwa, yakni keluar satu nyawa.
Mana keluar satu nyawa daripada perut lah, maksudnya daripada kemaluan tersebut. Kata dinamakan sebagai nifas. Okey, baik. Jadi dia letak syarat. Syarat nifas ni kita tengok. Macam mana kita nak hukumkan darah tu sebagai darah nifas? Nampak tak ni? Nampak? Okey. Jadi darah nifas maknanya darah yang keluar. Tinggal maka duduk dalam. Maka. Darah nifas yang pertama, syarat dia apa? Darah yang keluar setelah kosong rahim ataupun selepas daripada kelahiran. Ini syarat yang pertama. Kalau sebelum kosong rahim ataupun sebelum kelahiran ataupun bersama dengan kelahiran, dia tak namakan darah nifas. Dia panggil sebagai damut talak, iaitu darah rosak. Yang tu dinamakan sebagai darah rosak. Maksudnya apa? Ketika seorang perempuan nak melahirkan, contohnya ketika dia nak melahirkan, dia mari rasa sakit. Rasa sakit kerana dia panggil kontraksi, kesan nak bersalin tu, maka jalan dah nak terbuka tu, kemudian dia mari rasa sakit. Sakit yang bersengatan nak keluar tu, keluar darah. Tak keluar baby lagi, tak ada tanda-tanda keluar kaki dan sebagainya, tak keluar lagi, maka darah tu pun keluar. Darah tu pun keluar. Jadi darah yang keluar ni, darah yang mula keluar ketika sakit nak bersalin ni, dia tak panggil sebagai darah nifas. Dia tak panggil sebagai darah nifas. Okey. Dan apabila semakin sakit, darah pun makin keluar, mula keluar kaki. Ketika nampak kaki ni, makna darah yang keluar bersama dengan kelahiran. Ada keluar kaki, kemudian keluar nampak makin peha, darah keluar. Darah yang tu pun tak dinamakan sebagai darah nifas. Itu dia panggil sebagai damut talak ataupun darah rosak. Okey. Jadi darah nifas ni mana? Darah yang keluar setelah kosong rahim. Contohnya baby. Sebelum keluar, kita contoh ni duduk dalam perut. Ini dalam perut contohnya. Sebelum keluar ni, dia keluar darah. Darah ni yang keluar ni dipanggil darah rosak. Keluar kaki sikit, yang ni pun dipanggil darah rosak. Keluar sampai habis. Biasa keluar kaki tu keluar kepala dulu. Terbalik. Kalau kaki makna beranak songsang lah. Katakan kepala dulu. Kepala keluar. Kepala keluar darah ni banyak darah sampai kaki keluar habis. Tak, darah masih keluar. Darah ni baru dipanggil sebagai darah nifas. Darah yang telah kosong. Dalam rahim ni tak ada benda dah, baby keluar semua. Ni dipanggil darah nifas. Yang keluar ni, ni baru dipanggil darah nifas. Tapi kalau darah yang keluar semasa ketika sakit, sakit nak keluar ni, sakit keluar darah, ni pun keluar darah banyak, ni tak panggil darah nifas, dipanggil darah damut talak. Ni darah rosak. Dan ketika kepala bayi pun keluar ni, darah pun banyak, yang ni pun tak dipanggil sebagai darah nifas, dipanggil damut talak, iaitu darah rosak. Dengan syarat, dia ada syarat dia. Syarat dia nak dikatakan sebagai darah rosak dengan syarat dia tak berhubung dengan darah haid yang sebelumnya. Kalau sebelum daripada dia sakit tu dah berlaku haid, maka darah yang keluar ni dipanggil sebagai darah haid. Tu nanti kita akan terangkan pada bab yang lagi akan datang. Okey, baik. Kemudian syarat yang kedua, keluar darah nifas ni sebelum berlalu 15 hari daripada tempoh bersalin. Syaratnya mesti keluar sebelum berlalu 15 daripada bersalin. Kalau keluar ketika lahir terus, tu pun nifas. Okey, katakan sebelum, lepas saja baby keluar, baby habis keluar, tak ada darah. Memang tak ada setitik pun darah. Okey, tak ada setitik pun darah. Maka ketika itu dihukumkan sebagai perempuan yang wiladah. Dia wiladah. Baik. Kemudian contohnya berlalu, kita ambil contoh, hari pertama tak ada darah, kedua tak ada darah, tiga tak ada darah, empat tak ada darah, lima tak ada darah, enam tak ada darah. Okey. Masuk pada hari yang ketujuh, dia mula keluar darah. 8, 9, 10 dan seterusnya. Okey. Kalau berlaku keadaan macam ni, hari pertama tak ada darah, dia dihukumkan sebagai perempuan yang wiladah, kemudian dalam keadaan suci. Sampai hari yang ketujuh keluar darah. Hari ketujuh keluar darah, ini dipanggil permulaan hukum nifas.
Sebab tu dia kata keluar sebelum berlalu 15 hari daripada bersalin, maka darah ni dinamakan sebagai darah nifas. Okey. Dinamakan sebagai darah nifas. Okey. Baik, jika darah keluar selepas 15 hari bersalin. Kalau darah tu keluar selepas 15 hari bersalin. Maksudnya apa? Hari pertama tak keluar, kedua tak keluar, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai kepada hari yang ke-15 tak keluar darah. Kemudian pada hari yang ke-16 baru keluar darah. Okey, dia kata jika darah keluar selepas 15 hari bersalin. Ini hari yang pertama bersalin, tak keluar darah. Keluarnya pada hari yang ke-16. Maka hari yang ke-16 ni, darah ini bukan lagi darah nifas. Darah tu bukan lagi darah nifas. Maka darah yang pada hari yang ke-16 ni dihukum sebagai darah haid ni. Dihukum sebagai darah haid ni. Kalau bawah daripada 15, maka dihukum sebagai darah nifas. Tapi kalau lebih daripada 15, masuk pada hari yang ke-16, dihukumkan sebagai darah haid, bukan lagi darah nifas. Okey. Baik. Kemudian ini syarat dia 1, 2, 3. Syarat yang keempat, tidak lebih daripada 60 hari. Kalau darah yang keluar lebih daripada 60 hari, dihukumkan sebagai darah istihadah. Bukan lagi darah nifas. Bukan lagi darah nifas. Kerana tu tempoh haid ni, nifas ni pun dia sama macam haid, ada tempoh waktu keluarnya. Dia ada sekurang-kurang nifas ataupun tempoh sebanyak-banyak nifas, dan ada tempoh kebiasaan nifas. Kalau sekurang-kurang nifas ni dipanggil sedetik, seketika. Seketika. Okey, seketika. Contohnya baby keluar habis dia, keluar setitik. Keluar setitik atau tak keluar, maka yang setitik tu dihukumkan sebagai nifasnya ketika tu. Nifas ketika. Sebanyak-banyak nifas berapa? 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Okey, tak ada lebih daripada tu. 60 hari 60 malam. Kebiasaannya berapa? Kebiasaannya 40 hari 40 malam. Ini kebiasaan. Jadi kalau ada darah yang keluar melebihi daripada 60 hari, darah tu dihukumkan sebagai darah istihadah. Dengan syarat tidak berhenti ketika pada hari yang ke-60. Kalau berhenti pada hari yang ke-60, maka darah yang selepas daripada hari 60 tu dihukumkan haidnya yang baru. Tapi kalau darahnya berterusan, maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey? Dan yang seterusnya, tidak disyaratkan sempurna kelahiran. Maksudnya apa? Tak semestinya yang lahir itu bayi yang sempurna. Sama ada hidup ataupun mati, tak disyaratkan. Bukan semestinya nak kena tunggu yang lahir itu sempurna. Ada kepala, comeda, ada rambut, ada kaki, tangan dan sebagainya. Hidup ke ataupun mati, itu tak disyaratkan. Sebab tu bila keguguran ada seketul daging ataupun seketul darah yang diyakini oleh bidan ataupun orang yang menguruskan kelahiran tu, dia kata ini di antara tanda-tanda nak jadi bayi ni tapi gugur, tak jadi. Kemudian keluar darah, maka darah tu dihukum sebagai darah nifas. Bila nifas, mana berlakulah hukum perempuan yang nifas. Jadi kita kena ingat, jangan kita ingat nifas tu berlaku hanya kepada orang yang bersalin normal saja ataupun bersalin dapat bayi je. Berlaku juga nifas tu dalam keguguran. Mungkin berlaku dalam tempoh 2 bulan kandungan ataupun 4 bulan kandungan. 4 bulan mana besar dah tu. Ataupun kita kata dalam 2 bulan ataupun 3 bulan. Itu di antara waktu-waktu baru nak menjadi. Baru dalam bentuk janin kadang ataupun bentuk ketulan daging. Okey. Itu kita ingat. Nanti insya-Allah kita akan huraikan lebih lagi pada bab yang lagi akan datang. Ni sekadar nak bagi tahu takrif dulu. Kita nak bagi tahu takrif dulu supaya dapat bezakan. Supaya dapat bezakan di antara haid dan nifas. Okey, baik. Kemudian kita lihat dalil nifas. Dalil nifas. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yauman atau 40 lailatan. Okey, maksudnya
perempuan yang bernifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu selepas nifasnya selama 40 hari atau 40 malam. Menunggu selama 40 hari ataupun 40 malam. Okey. Jadi dalam hadis ini menjadi dalil kepada tempoh kebiasaan nifas ialah adalah 40 hari. Tempoh kebiasaan. Bila kata kebiasaan ni maknanya kebanyakan daripada perempuan darah nifasnya sampai 40 hari. Ini kebanyakan. Seperti mana kebanyakan perempuan yang haid adalah 6 hari dan 7 hari. Begitulah keadaan kebiasaan nifas bagi perempuan, iaitu 40 hari 40 malam. Terkadang ada sebahagian daripada mereka kurang daripada 40 hari ni pun dah berhenti dah darah nifas. Dah berhenti darah nifas. Ada setengah mereka 20 hari pun dah berhenti dah. Okey, jadi bila keadaan kita melihat pada kemaluan seorang perempuan telah berhenti darahnya, sama ada berhenti darah haid ataupun berhenti darah nifas, berhenti dengan maksud tidak ada lagi kesan darah pada had zahir yang ada pada kemaluan ketika itu, maka dia dihukumkan sebagai perempuan yang suci. Tak perlu nak tunggu sampai 40 hari, tak perlu tunggu sampai 60 hari baru nak mandi dan sebagainya. Setengah daripada kita ni dia kata tak habis pantang lagi. Terkadang dalam tempoh 30 hari tu pun darahnya telah bersih. Darahnya telah bersih. Walaupun ada sebahagiannya dia berhenti seketika, nanti akan keluar lagi. Itu tengok pada keadaan yang ke depan. Okey, tapi kena perhatikanlah. Jangan kita pegang pada 60 hari 60 malam. Jadi 60 hari 60 malam kita tak sembahyang, sedangkan kita mungkin termasuk dalam keadaan perempuan yang begini. Ataupun sebahagian daripada kita lahir dia tak ada darah dah. Mana darah tu bersih dah, tak ada darah. Lahir baby je, kemudian tak ada darah. Kita hanya hukumkan sebagai perempuan wiladah. Tak termasuk dalam perempuan yang memiliki darah nifas. Umpama contoh macam ni, permulaan tak keluar darah, maka ni dihukum sebagai suci. Kita wajib mandi, kemudian wajib sembahyang. Begitu juga ni, apabila keluar darah lepas daripada hari yang ke-16 lepas daripada hari ke-15 keluar darah, ni dihukum darah haid. Jadi bila kata 7 hari keluar darah, haid kita telah suci. Lepas daripada tu, kalau keluar darah lagi, bukan dihukumkan sebagai darah nifas, mungkin haidnya yang kedua ataupun mungkin berlaku istihadah. Okey, itu nanti kita akan bincangkan lagi pada kelas yang lagi akan datang, insya-Allah. Okey, baik. Okey, kemudian insya-Allah kita akan sambung nanti. Kita masuk teruslah satu lagi bercakap tentang istihadah. Yang ketiga, istihadah. Jadi istihadah ni ialah darah yang keluar daripada hujung rahim, bukan pada hari-hari haid dan bukan pada hari-hari nifas. Ambil tisu sikit. Dah. Okey. Okey, minta maaf lah. Jadi papan putih ni kecil, kena padam-padam lah. Okey. Istihadah ialah darah juga. Istihadah ialah darah, tapi darah yang keluar daripada hujung rahim. Tengok beza dia dengan haid. Haid keluar daripada pangkal rahim yang paling dalam. Adapun istihadah ni, dia keluar darah daripada hujung rahim, bukan pada hari-hari haid dan bukan pada hari-hari nifas. Dia keluar daripada hujung rahim dan bukan pada hari-hari haid dan bukan daripada hari-hari nifas. Maknanya dia bukan keluar pada tempoh haid dan juga bukan keluar daripada tempoh nifas. Itu dia istihadah. Contohnya ada seorang perempuan dah keluar darah 15 hari 15 malam. Kemudian hari yang ke-17 keluar darah lagi, maka hari yang ke-17 tu dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, ataupun macam ni, seorang perempuan dia dah keluar darah 60 hari, kemudian darahnya berterusan sampai kepada hari yang ke-70. Jadi 10 hari yang kemudian daripada 60 hari tu dihukum sebagai darah istihadah. Itu namanya darah istihadah. Yakni darah yang keluar daripada hujung rahim perempuan, bukan pada hari-hari haid dan bukan pada hari nifas. Lihat dia punya huraian ta'rif. Ada dalam nota tak? Sempat buat dalam nota? Dah masuk? Ada, okey. Dalam nota ada kan, boleh lihat.
Darah istihadah boleh dipanggil juga dengan darah fasad. Selain daripada namanya istihadah, juga boleh dipanggil dengan darah fasad, yang ini darah rosak, iaitu darah yang keluar daripada hujung rahim. Berbeza dengan darah haid kerana ia keluar daripada pangkal rahim. Okey. Darah istihadah keluarnya mana? Hujung rahim. Dia keluar daripada hujung rahim. Kalau darah haid keluarnya daripada pangkal rahim. Okey. Darah istihadah ini keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas. Bermaksud darah istihadah ialah darah selain haid dan nifas. Darah istihadah ni ialah darah selain haid dan nifas. Okey. Dia selain daripada haid dan nifas, tetapi dia boleh berhubung dengan haid dan nifas. Terkadang sebelum daripada berlaku haid, dan terkadang dia berlaku selepas daripada haid. Dia boleh berhubung di situ. Okey. Maknanya setiap darah yang tidak dihukumkan sebagai darah haid dan nifas adalah darah istihadah. Mana-mana darah yang tak dihukumkan sebagai darah haid dan juga tak dihukumkan sebagai darah nifas, maka darah itu dihukumkan sebagai darah istihadah ataupun darah rosak. Sama macam tadilah, kalau kita lihat keadaan orang perempuan yang sebelum daripada kelahiran ataupun ketika kelahiran keluar darah. Okey, yang itu pun termasuk dalam darah rosak ataupun darah penyakit, dan juga boleh namakan sebagai darah istihadah. Okey, baik. Jadi darah istihadah ni mana? Darah yang bukan keluar pada waktu haid dan darah yang bukan keluar ketika waktu istihadah. Okey, yang diwajibkan ke atasnya hukum-hukum hakam tertentu yang akan disebutkan nanti keterangannya. Bagi perempuan yang istihadah, hukumnya dia perempuan yang suci. Okey. Dihukumkan sebagai apa? Dihukumkan sebagai perempuan yang suci. Dihukumkan sebagai suci. Dihukumkan suci. Tetapi ada perkara-perkara yang patut dia lakukan ketika dia nak melaksanakan sembahyang. Ketika dia nak melaksanakan sembahyang tu, ada syarat-syarat ataupun hukum-hukum tertentu yang perlu dia raikan. Okey, baik. Ni makna darah istihadah. Yang ni makna darah nifas, yang ni makna darah haid. Jadi kita kena bezakan tiga benda ni. Supaya kita tak jadi pening nanti waktu kita nak membincangkan lebih ke depan lagi berkenaan haid, nifas dan istihadah. Okey. Dalil istihadah. Terdapat beberapa dalil daripada hadis tentang hukum hakam istihadah. Antaranya hadis pertama, an Fatimah binti Abi Hubaishin annaha kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidi fa innahu damun aswadu yu'rafu fa amsiki anis salah fa idza kana al akharu fatawaddai wa salli fa innama huwa irqun. Maksudnya daripada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, bahawa beliau telah mengalami istihadah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sekiranya ia darah haid, maka ia adalah berwarna hitam yang dikenali. Darah haid dia ada sifat-sifat darahnya. Dia ada sifat-sifat darah haid. Di antaranya ialah berwarna hitam. Jika bersifat demikian, kalau kamu melihat darah yang berwarna hitam pada waktu yang berkemungkinan bagi haid, maka tinggalkanlah solat. Dia tak semestinya hitam tu dihukum sebagai darah haid kalau dia tidak berada pada waktu kemungkinan bagi haid. Perempuan ni dia ada dua keadaan kemungkinan haid ni. Ni kaedah mudah kita kena ingat. Ada dua keadaan yang memungkinkan dia tu sebagai perempuan yang berkemungkinan haid. Pertama, kalau dia tu kali pertama, maka ketika umurnya sampai 9 tahun ke atas. 9 tahun ke atas dia melihat darah ketika awal pertama kali, mana tu kemungkinan bagi haidnya. Okey. Tetapi kalau bagi perempuan yang sudah beradat, kalau perempuan yang sudah beradat 15 hari selepas daripada haidnya yang terakhir,
Masuk hari yang ke-16 keluar darah, maka darah tu dipanggil darah yang keluar pada waktu kemungkinan bagi haid. Okey, waktu kemungkinan bagi haid. Rasulullah sekiranya ia darah, ia adalah berwarna hitam, sekiranya ia darah haid, ia adalah darah berwarna hitam yang dikenali jika bersifat demikian, maka tinggalkanlah solat. Jika sebaliknya, maka berwuduklah dan solatlah, sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Hadis ni daripada Sunan An-Nasa'i pada bab membicarakan tentang Kitabut Taharah. Rasulullah SAW menjelaskan perbezaan di antara darah haid dan istihadah melalui perbezaan darah. Rasulullah buat perbezaan ni melalui perbezaan darah ni yang dinamakan sebagai tamyiz. Nanti kita akan belajar dalam bab istihadah tu, iaitu bab tamyiz. Maka darah istihadah tidak sama dengan darah haid. Darah istihadah keluar daripada ujung urat yang dikenali sebagai azil, dipanggil azilun. Manakala darah haid keluar daripada pangkal rahim. Jadi darah dia ada perbezaan warnanya dan sifatnya sebenarnya. Cuma terkadang oleh kerana kita tak dobek molek, kita tak buat catatan molek, maka berlakulah ketika itu dipanggil mutahayyir. Yang ni kita bingung, tak tahu nak bezakan di antara haid ataupun darah tu haid ataupun bukan, haid ataupun bukan. Sehingga menjadikan kita orang yang bingung. Ketika itulah terpaksa meletakkan hukum sebahagian suci, sebahagiannya sebagai perempuan yang haid. Tapi pada asalnya darah haid dan darah istihadah ni memang ada perbezaan. Memang ada perbezaan. Kerana apa? Kerana haid ni dia keluar daripada pangkal, yang ni daripada dalam rahim. Adapun kalau kita lihat istihadah ni, dia merupakan darah yang keluar daripada ujung urat. Ujung urat ataupun ujung daripada rahim itu sendiri, yang namakan sebagai azilun. Okey, itu di antara pembezaan dia. Okey, baik. Hadis yang kedua, daripada an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimatun bintu Abi Hubaishin ila Nabi wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru afa ad'u shalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dhalika irqun wa laysa bil haidati fa idza aqbalatil haidatu fatruki shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dami wa anki dama wa salli. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Fatimah binti Abi Hubeish telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku perempuan yang mengalami darah istihadah, sehingga aku tidak suci. Bolehkah aku meninggalkan solat? Dia anggap darah yang keluar tu sebagai darah, dia tahu darah tu darah istihadah, dan dia menyangka bahawa dirinya tidak suci. Kemudian dia kata, boleh tak aku meninggalkan solat? Dia istihadah, kemudian dia kata, boleh tak aku meninggalkan solat? Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh. Mana tidak boleh meninggalkan solat, kerana itu adalah irqun, yakni darah penyakit, bukannya haid. Jadi perempuan yang istihadah, dia masih lagi wajib solat. Dia masih wajib solat. Maka apabila datang haid, tinggalkan solat. Dan apabila berlalu kadar masa haid, bersihkanlah dirimu daripada darah tersebut dengan mandi, kemudian solatlah. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitabul Haid. Hadis ini menjadi dalil apabila seorang perempuan dapat membezakan darah haid daripada darah istihadah, maka hendaklah ia menghitung darah haid dan perlakukan hukum haid ketika datang dan berhentinya. Maksudnya apa? Bila datang darah haid, maka tidak boleh solat, dan seumpamanya tak boleh puasa. Dan bila berhenti, maka wajib mandi dan solat. Sebab tu kena tahu masalah tamyiz. Bila kita ada masalah darah yang berpanjangan keluar, kalau kita kenal sifat darah, kita boleh bezakan darah hitam, darah kuat, darah lemah, darah lebih lemah, maka kita boleh tentukan yang kuat sebagai haid. Yang selebihnya lemah sampai keluar daripada sebanyak-banyak haid tu, dihukum sebagai darah istihadah. Jadi yang bab ketika hukum haid, kita tak boleh sembahyang dan sebagainya. Tapi bila berlaku istihadah, kita wajib sembahyang, wajib mandi, dan kena jaga segala hukum hakam yang berkaitan dengan perempuan yang istihadah. Apabila telah selesai kadar masa haidnya, maka ia mandi pula.
Selepas itu jadilah hukum darah istihadah seperti hukum orang yang berhadas, yakni daimul hadas, orang yang sentiasa keluar hadas. Maka diwajibkan atas orang yang istihadah ni berwuduk setiap kali solat, seperti mana akan datang hurainya. Ada 4 perkara sekurang-kurangnya kena dilakukan oleh perempuan yang istihadah ni. Pertama, dia kena bersihkan kemaluan dia. Kalau dia baru suci daripada haid, mana kena mandi. Kemudian setiap kali masuk waktu solat, dia nak sembahyang, dia wajib membersihkan kemaluan dia, kena basuh. Kemudian dia kena sumbat. Kalau sumbat masih keluar darah, dia kena tampal pula. Okey, setelah sempurna ni, kemudian terus berwuduk. Apabila telah selesai berwuduk ni, barulah dia boleh menunaikan solat. Terus solat. Jangan dia buat perkara-perkara yang tak termasuk dalam urusan solat. Kena buat ni bila? Tiap-tiap waktu solat. Tiap-tiap waktu solat dia kena buat perkara ni. 4 perkara ni wajib dia buat, dia tak boleh tinggal. Okey. Apabila kamu telah tahu apa yang telah dijelaskan terdahulu, maka ketahuilah bahawa darah yang keluar daripada faraj itu hanyalah salah satu daripada 3 jenis darah. Sama ada darah haid, nifas atau istihadah. Jadi tiap kali kita melihat darah ni, jadi hukum darah tu akan berlaku 3. Sama ada haid, nifas ataupun istihadah. Kalau nifas ni kita tahu keluarnya bila? Ketika kita sudah mula ada kehamilan, kemudian sama ada berlaku keguguran ataupun kelahiran. Ketika itu berlaku nifas. Haid ada waktu-waktu tertentu. Kalau darah tu tak keluar pada waktu haid, tak keluar pada waktu nifas, maka darah tu dihukum sebagai darah istihadah. Kerana tu kena kenal apa dia haid, apa dia nifas, apa dia istihadah. Okey. Penutup, sebagai penutup, hukum kelembapan faraj. Hukum kelembapan faraj. Ini cecair yang keluar daripada kemaluan selain daripada darah. Di antara cecair yang mengalir keluar daripada faraj dan bukan darah. Dia bukan darah. Di antara cecair yang mengalir keluar daripada faraj dan bukan darah ialah apa yang dinamakan kelembapan faraj. Iaitu kelembapan faraj ni iaitu cecair keputihan antara warna air mazi dan peluh. Dia ada beberapa cecair yang keluar daripada kemaluan perempuan selain daripada darah. Di antaranya mani, mazi, wadi, ni kelembapan faraj dan juga keputihan. Itu dia. Jadi kelembapan faraj dan keputihan ni dia ada tempat perbezaan ni. Okey. Jadi dia kata kelembapan faraj ni iaitu cecair yang keputihan, dia warna dia jernih. Warna putih antara warna air mazi dan peluh. Jernih lah, peluh kita kan jernih warnanya. Kalau mazi pun jernih. Jadi bezanya mazi ni air yang keluar ketika ada rangsangan kegairahan ataupun ada rangsangan syahwat, tapi dia taklah sampai kepada kemuncak. Tu. Kalau wadi ni pula cecair yang biasanya keluar kerana kita letih ataupun kerana buat kerja berat ataupun kerana ada penyakit. Biasanya wadi ni akan keluar selepas daripada kita membuang air kecil. Bila kita lepas buang air kecil tu, kita dapat ada ketulan warna hijau, kadang ketulan warna kuning. Itu namanya wadi. Itu wadi. Jadi mazi dan wadi hukumnya najis. Adapun mani lain. Air mani ni mana? Air yang keluar ketika sampai kepada kemuncak rangsangan. Okey, kemudian keluarnya tu sehingga menyebabkan tubuh menjadi lemah. Kemudian keluarnya keluarnya air mani tu disertakan dengan pancutan. Bezanya yang lelaki dia pekat, yang perempuan dia cair. Beza air mani tu. Okey, jadi tu kita nak tengok perbezaan di antara cecair yang keluar. Ini cecair keputihan, cecair kelembapan faraj yang warnanya tu jernih, kita kata. Jernih seumpama air mazi dan peluh. Ramai yang tertanya-tanya tentangnya, yakni tentang kelembapan faraj. Ramai yang tertanya-tanya tentangnya. Adakah cecair ini dihukumkan suci atau najis? Setengah daripada perempuan terkadang dia ada kebiasaan dia. Dia rasa pada kemaluan tu rasa macam tak selesa, macam berair je. Ini dipanggil kelembapan faraj. Jadi nak tanya ni. Dalam kitab ni dia nak bagi tahu tentang hukum cecair tu, yakni kelembapan faraj tu. Adakah cecair ini dihukumkan suci atau najis? Adakah keluarnya membatalkan wuduk ataupun tidak? Baik. Kesimpulan hukumnya, jika keputihan ataupun cecair ataupun lendir, yakni kelembapan faraj tu datang dari had zahir
faraj. Kalau keluarnya tu daripada had zahir faraj, ia bukanlah najis dan tidak membatalkan wudu. Dan tak membatalkan wudu. Mana had zahir faraj ni? Iaitu tempat yang apabila seorang perempuan duduk ketika nak beristinja tu, yang terbuka ketika dia mencangkung, itu had zahir faraj. Ataupun kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang lain, dalam Sabilul Muhtadin, dia letakkan dobitnya had yang mana masuk kadar hasyafah zakar bagi lelaki, yang pertengahan. Had tu dia panggil had zahir. Kalau sampai had situ, tempat yang wajib dibasuh ketika kita lepas daripada istinja. Lepas kita buang air kecil, tempat yang wajib kita basuh, situlah dia. Kalau keluar daripada situ, maka tak dihukumkan sebagai najis dan juga tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Jika datangnya daripada had batin, jika keluarnya itu daripada had batin. Had batin di mana? Tempat yang paling hujung sampai zakar kemaluan lelaki. Itu zakar pertengahan tu sampai di had ujung tu, itu dipanggil had batin, sampai dalam tu. Sebab tu kita tak diwajibkan basuh sampai situ. Dan tak diwajibkan juga kita kalau nak cek sama ada haid tu sampai masukkan ke dalam katembat sebagai dalam. Tak, memada pada had zahir tu untuk kita cek. Kalau di situ bersih lah, tak ada dah. Okey. Jika datang daripada had batin, kalau daripada had batin adalah najis dan membatalkan wudu. Najis dan membatalkan wudu. Jika tidak pasti asalnya, kita tak pasti daripada dalam ke daripada luar. Payah kan, benda duduk bawah bukan nampak. Kita tak pasti. Jika tidak pasti asalnya, sama ada dalam ataupun luar, sama ada batin ataupun zahir, tidak pasti asalnya, datang daripada zahir atau batin faraj, maka tidak batal wudu dan tak dihukumkan sebagai najis. Mana kita tak yakin sama ada luar ataupun dalam. Kalau kita rasa macam tu, mana kita letakkan tu, ni luar. Kerana apa? Yakin ni syak ni dia tidak akan dapat menghilangkan keyakinan. Mana kalau kita kata aku yakin luar, luar lah, mana tak batal. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatul A'izah tu, dia ada letakkan perbezaan warna tu. Kata dia kalau perempuan yang keluar keputihan daripada dalam, warnanya beza. Dia akan pergi ke arah kekuningan dan putih yang pekat seumpama gam ataupun hingus. Mana ada perbezaan. Tapi kalau yang kat luar ni, warnanya seumpama apa? Warna seumpama peluh. Putih je, tak ada tanda apa-apa. Yang tu dia kata yang tu tak najis. Bahkan tak membatalkan wudu. Tapi kalau kita nak basuh tu lebih baik. Lebih elok. Okey, baik. Okey. Jadi kalau kita tak yakin asalnya daripada mana, letak satu. Kita letaklah, katakan letak pada yakin kita, ni daripada luar. Tapi kalau memang kita lihat warnanya tu nampak pekat, umpama hingus dan sebagainya, yakin dalam lebih elok kita basuh. Kerana itu lebih mendekatkan diri kepada kebersihan. Kemudian dia nak bagi tahu had zahir faraj. Mana had zahir faraj? Adalah bahagian faraj yang wajib dibasuh. Bila kata had zahir ni mana? Bahagian faraj yang wajib dibasuh ketika mandi wajib dan istinja. Yakni bahagian yang terzahir ketika duduk mencangkung. Bila orang perempuan duduk cangkung ketika dia nak buang air besar ke, ataupun ketika dia nak mandi wajib, ataupun ketika dia nak istinja, dia duduk cangkung terbuka. Ketika itulah bahagian yang dipanggil sebagai had zahir. Ni kalau bagi orang yang berkahwin, dia mudah kerana dia setelah berkahwin ni dia punya pembukaan lebih terbuka. Kalau perempuan yang masih belum berkahwin, maka dia dikehendaki untuk membuka sedikit lagi, supaya lebih luas pembukaan dia. Okey, baik. Kalau had batin faraj pula, mana had batin faraj? Had batin faraj adalah bahagian faraj yang tidak wajib dibasuh. Bahagian faraj yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib dan istinja. Yang ini selain daripada had zahir tu lah. Yakni bahagian dalaman rongga faraj, yang ke dalam sedikit tu. Yang kalau melebihi daripada kadar hasyafah kemaluan lelaki tu, hak tu tak perlu dah. Iaitu bahagian tak perlu kita basuh. Tu dia panggil had batin. Jadi ada beza lah. Kalau keluar daripada had zahir, suci, tak membatalkan wudu. Tapi kalau keluar daripada had batin, maka dia najis, lagi membatalkan wudu. Okey. Dalil kepada hukum tersebut ialah yakni mengatakan batal dan tak batal tu.
Sepakat ulama mengatakan mazi dihukumkan najis dan membatalkan wudu. Kenapa? Kerana sifatnya datang daripada had batin. Sebab tu mazi tu dia membatalkan wudu. Kerana sifatnya datang daripada had batin. Oleh itu apabila kelembapan atau cecair itu datang dari batin, maka hukumnya seperti mazi. Batal wudu. Dan jika ia datang daripada zahir, maka hukumnya menyamai hukum peluh. Kalau keluar daripada had zahir ni sama macam peluh lah. Peluh duduk celah celengkam, peluh duduk telah ketiak dan sebagainya. Tu dia hukumnya sama macam peluh. Peluh ini hukumnya suci dan tidak membatalkan wudu. Ketika seseorang itu tidak pasti, maka yang diyakini tidak akan dipengaruhi dengan semata-mata syak. Kerana asalnya diyakini suci dan tidak batal wudu. Itu kaedahnya. Kerana asalnya memang kita yakin benda tu suci. Kita yakin benda tu suci, dia seumpama peluh, maka dia tak berkesan kepada syak kita. Melainkan memang kita dah ada kebiasaan lihat warnanya macam ni. Kemudian kalau peluh kalau air yang keluar pelembapan keluar daripada zahir ni warna macam ni. Kemudian kalau keluar daripada dalam warna macam ni, kita dah ada kebiasaan, maka ketika tu dia dihukumkan sebagai sebaliknya. Okey, jadi untuk jalan ihtiyat, berhati-hati. Kalau kita nak lebih bersih dan nak lebih menyelesaikan kita dan kita ada kemudahan, basuh lebih baiklah. Mana tu lebih elok untuk kita menyempurnakan ibadah. Tapi hukum dia tetap kita nyatakan seperti mana yang kita katakan tu. Okey, maka habis itu. Nanti kita akan masuklah pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua. Bab yang kedua pada membicarakan tentang umur, haid, tempohnya, warnanya dan sifatnya. Dia nak masuk pada huraian setiap satu-satu dia akan huraikan lebih terperinci. Ini insya-Allah kita akan sambung semula kuliah kita kalau besok kita start Ramadan. Mana kalau kita start besok Ramadan, bukan start besok, mana kalau lusa Ramadan, hari Jumaat Ramadan, maka malam esok tu kita mulalah untuk solat tarawih. Okey, kita akan mula solat tarawih. Jadi maknanya untuk kelas malam tu kita akan tangguh dululah, kita akan buat kelas pagi. Kita cadang nak buat kelas pagi sepanjang bulan Ramadan. Mana kelas pagi tu kita akan buat pukul 9 lah, 9 sampai pukul 11. 2 jam, jadi kita boleh baca 2-3 kitab sekali. Kemudian tengok kalau keperluan malam tu kita ada waktu yang luas sedikit, barulah kita cadangkan balik nak baca kitab ke dan sebagainya. Mana besok tu last lah kita baca petang, kemudian malam tu mungkin kita tak bacalah malam esok. Kerana malam esok kalau ditakdirkan, kalau ditentukan hari Jumaat tu kita dah mula berpuasa, maka malam esok tu kita bermulalah solat tarawih kita. Jadi tu kita mungkin malam tu ada aktiviti tadarus bersama keluarga dan sebagainya. Tu kena atur balik jadual macam mana. Mana setakat ni kita letak kitab ni, kita akan baca kitab ni, dan kita ada perempuan tu kita akan baca pada pagi Jumaat. Permulaan kalau Ramadan jatuh pada hari Jumaat, mana kita akan start baca pada pagi Jumaat. Daripada pukul 9 sampai pukul 11. Lebih kurang tu 2 jam kita peruntukkan untuk baca 2-3 kitab sekali jalan pada waktu tu. Kalau malam tu ada kesempatan, barulah nanti kita akan atur balik jadual. Kalau masing-masing sanggup untuk berqiyamul lail malam pukul 11 sampai pukul 12 nak baca, kita tak ada masalah lah, sebab kita tukang baca je. Sebab di rumah ni pun bukan saya baca seorang, ada orang lain yang tukang dengar. Takut yang mendengar ni pun nak minta rukhsah dan sebagainya. Tu kita bincang semula nanti. Tapi setakat ni itulah dulu, insya-Allah. Kita akan teruskan sepanjang bulan Ramadan ni kitab haid ni, dan kita ada perempuan serta kita puasa tu kita akan teruskan baca. Cuma waktu bacanya saya letakkan setakat ni pukul 9 sampai pukul 11. Kalau ada cadangan yang lain tu boleh letakkan. Biasanya kalau bulan puasa ni pagi sampai tengah hari tu kita tak sibuk dah, tak buat sarapan, tak sibuk makan tengah hari. Biasanya sibuk lepas daripada Zuhur, nak sediakan waktu berbuka dan sebagainya. Jadi kita aturlah balik jadual tu supaya jangan sampai ketinggalan.
Sebab kalau kita nak tutup pun satu kerugian jugalah. Sebab masa tu kita tidak ada aktiviti-aktiviti lain. Nak kata kerja musim PKP, ramai yang cuti dan sebagainya. Jadi pagi tu kita akan aturkan jadual untuk baca kitab pukul 9 sampai 11 sepanjang bulan Ramadan. Kalau ada perubahan untuk pengajian malam, kita akan maklumkan semula insya-Allah. Jadi besok petang kita akan jumpa semulalah untuk pengajian kitab seperti biasa sebelum kita tangguh besok insya-Allah kita maklum semula. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.